Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 murni. Okay, hari ini Jumaat 27 November, kita teruskan lagi pembelajaran kelas online ekonomi kita. Okey, jadi kita hari ini masih lagi di tajuk wang, bank dan pendapatan individu. Okey, seperti yang saya maklumkan pada kelas minggu yang lalu, okey, minggu ini kita akan masuk ke tajuk pendapatan boleh guna. Okey, di bawah tajuk 3.3 penggunaan pendapatan individu. So tajuk kecil kita ialah pendapatan boleh guna ataupun ringkasan yang mungkin saya akan sebut lepas ini ialah PBG. Okey, jadi lepas ini saya sebut PBG, kamu maklumlah itu ialah pendapatan boleh guna. Jadi kita akan tengok. Okey, apa maksud pendapatan boleh guna? Okey, pendapatan boleh guna ialah baki pendapatan yang diterima setelah ditolak dengan potongan wajib. Okey, baki pendapatan yang diterima setelah ditolak dengan potongan wajib. Jadi formula ataupun rumus pendapatan boleh guna sama dengan pendapatan boleh guna sama dengan pendapatan individu ataupun jumlah pendapatan individu tolak potongan wajib ataupun tolak jumlah potongan wajib. Okey. So ini dia punya formula lah yang perlu kamu ingat. Okey, jadi formula ini kalau dalam peperiksaan tidak dinyatakan dalam kertas soalan. Kamu kena ingat sendiri. Okey. So kita tengok sedikit tambahan. So pendapatan individu ini bukanlah satu sahaja. Okey, kalau kamu masih ingat kita dah belajar BMTU, faktor-faktor pengeluaran, BMTU, buruh modal tanah usahawan. Okey, jadi ganjaran bagi buruh ialah upah. Okey. Ganjaran bagi modal ialah faedah, dividen. Ganjaran bagi tanah ialah sewa, ganjaran bagi usahawan ialah untung. Okey, campur dengan bayaran pindahan. Bayaran pindahan bermaksud ialah bayaran yang kita terima tapi kita tidak menyumbang, okey, tidak menyumbang aktiviti fizikal. Okey, jadi semua jenis-jenis pendapatan ini kena campur. Okey, kena campur, bukan gaji sahaja. Okey, sebagai contoh mungkin saya seorang guru. Okey, saya seorang guru, saya juga memiliki saya memiliki sebuah rumah yang saya sewakan pada orang lain dengan harga sebulan 500. So jadi jumlah pendapatan sebulan saya ialah gaji saya, okey, upah campur dengan sewa. Okey, sewa. So yang itu kamu kena campur semua. Sebab nanti kamu akan dapat saya akan beri kamu soalan untuk kamu buat. Kamu kena hati-hati. Kamu kena campur semua jenis-jenis pendapatan yang ada. Okey ah? Okey. So, boleh faham ah? So, saya ulang sekali lagi. So, formula untuk pendapatan boleh guna sama dengan pendapatan individu, jumlah pendapatan individu tolak jumlah potongan wajib. Okey, kelas. So, kita akan kenal untuk slide ini kita akan kenal, kamu akan kenal apa itu potongan wajib. Okey, apa itu potongan wajib. Okey, jadi potongan wajib ini terdiri daripada 4 perkara. Okey, iaitu KWSP, zakat untuk orang Islam, cukai semua orang dan perkeso. Okey, perkeso ni kebiasaannya lah untuk pekerja-pekerja perindustrian. Okey, ataupun pekerja-pekerja swasta. Okey, kalau saya tak silap lah, kalau pekerja kerajaan dia tak ada perkeso. Okey, so potongan wajib ni terdiri daripada 4 perkara ini. KWSP, zakat, cukai. Okey, dalam peperiksaan, dalam kertas soalan, untuk cukai ini kadang-kadang diguna perkataan cukai pendapatan individu. Kadang-kadang ada kertas soalan yang guna perkataan cukai perorangan atau perseorangan. Okey, so, bila kamu dapat soalan, kamu nampak cukai pendapatan individu, bermaksud itu ialah cukai lah. So kamu jangan keliru ah. Okey. So, potongan wajib terdiri daripada 4 perkara ini. KWSP, zakat, cukai, perkeso. Okey, dalam erti kata lain, bila kamu nak kira pendapatan boleh guna, tadi saya dah bagi tahu kamu kena kira dahulu jumlah pendapatan individu. Lepas itu kamu kena kira jumlah potongan wajib. Jumlah potongan wajib bermaksud KWSP campur zakat, campur cukai pendapatan individu, campur perkeso. Okey? So itulah jumlah potongan wajib. Okey. So selesai untuk formula yang ringkas ini. Okey. Okey, seterusnya sebelum kita pergi ke
pengiraan pendapatan pendapatan boleh guna. Okey, mari kita kenali dahulu jenis-jenis potongan wajib tadi KWSP, zakat, perkeso, cukai. Okey, jadi yang pertama kita tengok KWSP. So apa itu KWSP? Okey, so KWSP adalah kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, jadi penubuhan KWSP adalah untuk bertujuan menjamin kedudukan pekerja di hari tua. Okey, di hari tua. Okey, kamu terima gaji, okey, ada sedikit caruman daripada gaji kamu akan dipotong dan dimasukkan ke dalam akaun KWSP kamu, dan akaun ini tak boleh keluar. Kalau ikut konsep asas dia ialah dia tak boleh bawa keluar. Okey, dan duit ini akan kekal sehingga kamu pencen, dan selepas pencen baru kamu boleh bawa keluar duit kamu. Sebab itu dipanggil simpanan hari tua. Okey, jadi kadar caruman untuk pekerja ialah 11% dan majikan ialah 12%. Okey, so untuk peperiksaan, kebiasaannya kamu tak perlu ambil tahulah yang majikan tu. Okey, kamu hanya kena ambil berat 11%. Okey, mungkin dia tak nyatakan dalam kertas soalan caruman KWSP itu, tapi dia bagi jumlah gaji dan kamu kena kira sendiri caruman KWSP tersebut. So yang bahagian majikan kamu tak perlu ambil tahu. Kamu kena ambil tahu 11% itu. Okey. So contoh pengiraan, okey. Kamu baca sendiri Saya beri kamu masa sini untuk baca sendiri sebab saya yakin dalam peperiksaan pun jarang. Mungkin ada tapi jarang keluar untuk kamu kena kira caruman KWSP ini. Okey. Okey, yang seterusnya kita pergi ke cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan ini adalah cukai langsung yang dikenakan terhadap pendapatan seseorang individu. Semua orang. Selagi mana kamu ialah rakyat Malaysia ataupun rakyat bukan Malaysia yang bekerja di Malaysia, semua akan dikenakan cukai. Okey, cukai langsung yang dikenakan terhadap pendapatan seseorang individu. Okey, pelepasan cukai merupakan sejumlah pendapatan individu yang dikecualikan daripada cukai pendapatan. Okey, rumus pendapatan boleh cukai. Okey, pendapatan boleh cukai sama dengan jumlah pendapatan tolak potongan wajib. Okey, untuk makluman kamu, untuk kelas hari ini, saya tidak akan membincangkan cara pengiraan cukai pendapatan. Okey, kita tidak akan bincangkan lagi hari ini. Kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Okey, sebab saya nak kamu faham konsep paling asas formula pendapatan boleh guna sama dengan jumlah pendapatan tolak potongan wajib. Okey. Seterusnya, zakat. Zakat ini seperti yang saya sebut tadi dikenakan kepada orang Islam. Okey, zakat terbahagi kepada dua jenis iaitu zakat fitrah dan zakat harta benda. Okey, zakat fitrah dibayar pada setiap bulan puasa. Okey, pada bulan Ramadan, dan jumlahnya ditetapkan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. Okey, so untuk makluman kamu, zakat fitrah pada bulan puasa ini dia tak sama antara negeri. Ada negeri yang mungkin seorang RM6. Okey, ada negeri lain seorang RM7. Okey, so bergantung kepada jumlah yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Okey, yang seterusnya, zakat harta benda dikenakan terhadap harta benda perniagaan dan pendapatan seseorang. Okey, so zakat ni seperti inilah cukai. Tapi ini adalah untuk penganut agama Islam sahaja yang kena zakat harta benda. Kebiasaannya, kadar bayaran zakat harta benda ialah 2.5% daripada pendapatan atau harta benda seseorang. Okey, so itu ialah zakat. Yang seterusnya, perkeso. Okey. Perkeso ini dia memberi perlindungan kepada para pekerja yang ditimpa kejadian luar jangkaan. Okey, caruman. Okey, caruman yang disumbangkan ataupun gaji yang dipotong oleh pekerja untuk dimasukkan ke dalam akaun perkeso ini ialah setiap orang 0.5% untuk pekerja dan majikan 1.25%. Okey, so tengoklah dia punya contoh pengiraan macam mana. Okey, so saya tambah sedikit
berkaitan dengan tadi Perkeso memberi perlindungan kepada para pekerja yang ditimpa kejadian luar jangkaan. Okey, ditimpa kejadian luar jangkaan ni kebiasaannya merujuk kepada kemalangan yang berlaku kepada pencarum. Okey, sama ada semasa bekerja atau saya tak pasti adakah kalau di luar waktu bekerja jika berlaku kemalangan adakah pekerja-pekerja ini di cover. Saya tak pasti, tapi kalau kamu ditimpa kemalangan semasa bekerja, Perkeso akan beri bantuan. Okey.